好，奉主圣名开始，我来回答几个问题。 Dalam nama Tuhan Yesus memulai menjawab beberapa pertanyaan. 第一个， Yang pertama itu bagaimana cara kita memberitahu kebenaran tanpa memaksa atau dengan cara yang tidak agresif. 我觉得这是心态问题啦， 心态 attitude 哈， ini dari sikap kita. 就是首先等于是你在这一次的谈话当中，你不要马上给自己说，我这次一定要讲到福音，先不要给自己这种压力。 Misalnya hari ini kita datang ke seminar penginjilan, jangan langsung bikin pressure diri sendiri, saya harus kabarin Injil sekarang. 因为如果你一直想要这样做的时候，你会想尽办法把话题停掉，然后就想要讲到你想讲的东西。 Karena kalau pemikiran seperti ini, mau ngobrol sama siapapun pasti kita stop topik pembicaraannya dan langsung mau buru-buru masuk ke Injil. 所以我个人是认为是说，要在一个比较自然的这种谈话当中，就慢慢讲起来。 Maka kalau menurut saya sih pelan-pelan saja. 换句话说，你先询问他的想法、他的观念，我先开始啊。 Atau kita bisa mulai dengan tanya pendapat dia seperti apa tentang topik ini. 比如说有些弟兄姐妹他们会邀他们朋友吃饭，顺便邀我去。 Misalnya ada saudara-saudari Siman bisa ajak temannya pergi makan, ajak saya juga. 这个叫做吃饭布道。 Ini artinya penginjilan saat makan. 不知道怎么讲，把传道拉过去，请传道吃饭，是不是请传道来传福音嘛？这样子。 Itu kan ngajak makan tapi juga ngajak pendeta, jadi ngajak pendeta menginjil. 那当对方知道我是传道的时候，就马上会有那个 defensive 的那种心呐。 Ketika yang diajak makan itu tahu kalau saya ini pendeta, langsung dia punya sikap defensif. 所以我们开始一定是聊有的没有的，东聊西聊。 Jadi kita mulai coba omongin dari 好，然后我才问他说你们家有宗教信仰吗？ berbagai topik. Dan saya mulai tanya, kamu ada kepercayaan agama apa di keluarga? 好，那目的是我先了解他的对宗教看法是什么。 Karena tujuannya saya mau tahu dia punya pandangan seperti apa sih terhadap keagamaan. 如果他 Thank you very much。 如果他愿意讲 Kalau dia bersedia untuk jelasin, 我们就继续这个话题。 kita pun lanjutin topiknya. 如果他不愿意讲， Kalau dia tidak mau, 那我就继续讲其他的话题。 saya lanjutkan ngomongin topik lain. 那最好的状况就是说，我可以告诉你说，我们教会在讲，我们教会是什么样子，至少介绍，不是给你传福音。我说 introduce to our church to you 这样子，类似这种的。 先站在这个目标来讲了哈。 Kondisi yang paling baik itu saya dapat kesempatan untuk memperkenalkan gereja kita itu seperti apa. Ini menjadi goal yang awal. 所以换句话说，你不要马上说我要说服你哦。 Jadi jangan langsung berpikir saya harus mempersuade, membujuk kamu. 因为当你要 persuade， 代表说你要改变他的 change his mind， 或者 her mind 嘛哈。 Karena dengan pemikiran kamu mau membujuk orang, kamu berusaha untuk mengubah cara pikir dia. 但至少我先介绍你接受不接受没有关系，至少我可以这样做到。这是所谓的，你先可以到这个阶段就可以了哈。 Tapi setidaknya saya mau sampai ke tahap perkenalan dulu. Kalau kamu mau terima boleh, tidak terima juga nggak apa-apa. 但是你可以看到有些特殊状况之后，他很有兴趣想问更多。当然这时候我们就好像中文讲顺水推舟哈，赶快就趁机讲更多一点这样。 Tentunya ada beberapa kesempatan itu di mana orangnya malah banyak nanya ke kita. Jadi ini kita ikut saja dengan kesempatan ini, kita ambil kesempatan, kita ikutin aliran saja. 所以你要了解保罗为什么用这个撒种跟栽种来谈这个福音的工作。 Makanya kita harus mengerti kenapa Paulus pakai perumpamaan menabur dan menyiram. 意思是急不得啦，你不要急啊。 Jadi jangan buru-buru. 你不能说长出来就把它让它长高一点，你不行这样嘛，对不对哈？ Bukan artinya baru tumbuh sedikit langsung ditarik ke atas. 好，所以要慢慢观察，看，因为每一种树它成长的过程不一样，我们需要祷告求神给我们智慧去判断哈。 Jadi pelan-pelan diperhatikan bagaimana pertumbuhan setiap tanamannya. 简单的原则就是说，对方如果想讲，你就多讲一些；如果对方不想的话，你不要勉强。简单原则是这样子。 Jadi prinsip awalnya kalau orang yang diajak ngomong ini mau lanjut, ya boleh. Tapi kalau nggak ya udah. 第二个， Yang kedua, cara menarik kembali simpatisan yang kecewa terhadap gereja.
这个问题它比较难回答了。因为原因太多了。Ini alasannya terlalu banyak, jadi tidak tahu bagaimana cara. 但是有一个做法是大家都可以学习的哈。Tapi ada satu cara. 就是当你去问这个对教会失望的这慕道者，如果他敢讲的话，一定批评很多教会的东西。要问什么？问他什么？如果你问他为什么对教会失望呢？ Kalau kita tanya alasan dia kenapa kecewa sama gerejanya apa, kalau dia mau cerita, 你要忍住不要马上反驳了。 kita jangan langsung counter serang balik gitu. 我觉得这个不是只有因为慕道者，包括夫妻关系也是一样。 Tidak hanya terhadap simpatisan, terhadap hubungan dalam suami istri juga begini. 有时候我们对方在讲的，我们马上要想很多答案去反驳你。 Seringkali ketika kita lagi bertanya, mendengarkan penjelasan orang, kita udah buru-buru mau langsung counter. 那对方也是一样。 Yang lainnya juga sama. 这个像约伯记一样 Maka ini seperti kitab Ayub. 你知道约伯记本来这3个朋友是很有爱心的。 Karena awalnya ketiga teman Ayub ini penuh dengan kasih. 陪约伯7天7夜的。 Temenin Ayub 7 hari 7 malam. 你去看病人，你会陪他们7天7夜吗？ Kalau lihat orang sakit, apakah kamu akan temenin dia 7 hari 7 malam? 那为什么出状况了？ Tapi kenapa muncul sebuah kondisi ini? 当他们听到约伯讲的话，他们想要赶快 correct 他所讲的话。 Ketika mereka mulai mendengar Ayub berbicara, mereka udah langsung punya jawaban sendiri mau kasih tahu. 那结果哇，他本来是要找出约伯你为什么苦难的原因，到后来变成是你讲这句话不对，你讲这句话不对，这样子。 Awalnya mereka ini mau menanyakan Ayub, kamu ini kenapa bisa susah seperti ini? Tapi akhirnya malah mereka langsung hakimin, kamu ini salah ngomongnya gitu. 所以如果你要挽回，你心里要先祷告说给你一个 patience 啊。 Jadi kita berdoa mohon kesabaran daripada Tuhan. 那什么 patience 就是说，他跟你抱怨很多的时候，你一定要忍住，你想要为教会辩驳，但是不是这个时候啊。 Jadi ketika dia banyak komplain tentang masalah-masalah dalam gereja, kita harus menahan diri untuk nggak langsung counter. 因为有些是真的，有些是他个人想法。 Karena mungkin ada beberapa yang memang benar terjadi, tapi ada juga yang beberapa opini dia sendiri. 不急的马上要为教会辩解，但你至少知道他想什么东西。 Jangan terlalu terburu-buru membela gereja. Jadi kita tahu dulu dia pemikirannya seperti apa. 我对这些信徒他们对教会失望也是，我就一直听，我说 OK。 Saya juga dengan beberapa jemaat yang kecewa dengan gereja, saya juga hanya dengarkan saja gitu. 然后再冷静下来看我接下来怎么做，再给自己一点时间去思考。 Lalu menenangkan diri, saya coba pikirkan, refleksikan sendiri. 这是最基本的第一步啊。 Ini adalah langkah pertama yang paling basic. 那至于之后要看他讲他失望什么原因呢？那这个今天太复杂，我没有办法讲。 Lalu kalau dilanjutkan step berikutnya, apa yang membuat dia kecewa itu terlalu rumit. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi simpatisan yang sudah bertahun-tahun ke gereja tapi tidak mau dibaptis? 这有几个原因哈。 Ini ada beberapa alasan. 第一个原因，他至少认同教会， Setidaknya dia mengakui gereja, 但是他还没有准备要过基督徒的生活。 tapi dia belum siap untuk mempunyai hidup seorang Kristen. 换句话说，那个信心还不成熟了。 Misalnya, sepertinya imannya itu memang belum dewasa. 那这个真的是不要去勉强他，不需要勉强他哈。 Jadi ini tidak perlu dipaksa. 那另外一种有可能是外教会的信徒， Atau yang kemungkinan kedua itu dia adalah jemaat dari gereja luar. 因为我们曾经碰到那个叫慕道长老啊， Karena ada penatua, 慕道长老的 simpatisan penatua. Oh, 他是其他教会的长老。不是，我们叫做慕道长老。 Kita sebutnya simpatisan tua-tua. 意思是说慕道很久啦。 Oh, karena dia udah lama banget jadi simpatisan. 跟你慕道7、8年，哇，不受洗怎么办？ Udah 7-8 tahun nggak mau. 那原来他们的观念是，我就洗过了，为什么还要洗？ Oh, dia bilang ke saya udah dibaptis di luar, ngapain lagi? 那这个之后就真的要从真理上面着手要从真理上面着手。 Jadi ini harus dari sisi kebenaran. 当然有见证啊，我今天没时间讲了哈。 Tentu saja hari ini nggak ada waktunya. 好，再看第4个 Yang keempat, apa yang harus dilakukan jika gerejanya kecil dan tidak ada rekan lain yang bisa bantu menemani simpatisan? 如果是印尼教会其实是可
可以来做这样子的工作哈。Kalau di Indonesia bisa lakukan pekerjaan ini. 因为我以前在台湾的时候哈。Saya dulu di Taiwan. 我是开始第一年做传道的时候是做大专辅导传道啊，那个 Camper Fellowship 的那个 preacher 嘛哈。Camp 就是大专University or ya. Tahun pertama saya jadi pendeta itu saya harus mengembangkan di universitas di kampus. 所以他们有些每个团契也是只有不到10个人。Tiap persekutuan itu tidak banyak, paling 10 orang. 但是有慕道者啊。Tapi ada simpatisan. 所以这个时候呢，我们有一个叫做联契啊，联契就是那个区的所谓的 join fellowship 哈 ，join fellowship。Persekutuan gabungan. Unity fellowship 哈。Ada persekutuan gabungan. 就是大家一起来办一些活动。Semuanya sama-sama ada aktivitas. 比如说一起来访问教会。Misalnya sama-sama besok gereja. 那这个就是帮助这个小的团契，他们有这种困扰。Ini untuk membantu persekutuan-persekutuan yang kecil ini. 所以如果你教会很小的话，你可以先邀他们去偶尔去其他比较大间的教会，让他认识其他教会的弟兄姐妹是可以的。Jadi kalau gereja kamu kecil, mungkin bisa sama-sama besukin gereja yang lain yang lebih besar. Jadi ada saudara-saudari yang lain bisa bantu. 好，那这样在第5个哈。Yang kelima, penginjilan yang biasa dilakukan adalah dengan mencerminkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Baru ketika orang yang melihat tertarik, kita bisa mengajak. Bisa jadi karena lingkungannya tidak memungkinkan untuk penginjilan yang agresif, langsung mengajak. Pertanyaannya bagaimana jika tetap tidak ada yang tertarik, apakah kita tetap menunggu? 所谓的环境不适合，当然我是不知道你是指什么了哈。Saya kurang mengerti lingkungan yang seperti apa yang kalian maksudkan tidak bisa ini. 或许是可能旁边的人都是回教徒，你不方便说。Apakah maksudnya di sekeliling itu semuanya agama Islam, jadi enggak praktis untuk dilakukan. 所以你必须要先判断什么叫做环境不适合。Jadi kita harus tahu dulu seperti apa sih lingkungan yang tidak cocok. 你可以去创造一些动机啊。Kita bisa 创造这个环境啊， menciptakan lingkungan. 比如说我们2-3个人就邀他一起来吃饭啊，花一点钱请他吃饭嘛。Misalnya bisa ajak makan. 请吃饭。请吃饭对。然后呢，大家这个时候比较有安静的环境可以谈。Lalu lingkungannya mungkin jadi lebih tenang untuk bisa diskusi. 或是说他的家人他还都反对，比如说 Atau misalnya keluarganya itu sangat menolak. 当然这个时候我们就真的要等了，因为他如果还没有信心准备的话，你硬是把他带来受洗，对他讲是一个很大的伤，不一定比较好这样子。 Tentu saja kalau kondisinya seperti ini kita paksa dia untuk dibaptis, mungkin dia belum siap hatinya. 我想如果他曾经来过教会 saya rasa kalau dia sudah pernah datang ke gereja. 我知道有一间教会做这件事做得很好 Saya tahu ada sebuah gereja. 就是说他比如说有福音茶会嘛 Misalnya ada gospel fellowship. 那他们下一次福音茶会之前 Sebelum gospel fellowship yang selanjutnya, 他们就开始 review 所有曾经来过教会的这些慕道者。 mereka lihat kembali siapa-siapa aja simpatisan yang sebelumnya udah pernah datang. 去追踪啊，到底这个他为什么不再来？那这个来了几次为什么不来？类似一个一个去谈这样。 Jadi didiskusikan setiap orang ini kenapa ada yang nggak datang lagi, gitu alasannya apa? 好，那这个时候呢，我们可以去观察，如果需要帮助，我们就帮助他们了。 Jadi kita observasi apa yang ada yang bisa dibantu kita bantu. 好，那如果都就是真的他的家庭背景各方面都还不适合的话，我们真的就大家都放在祷告当中啊。 Kalau memang karena kendala di keluarganya atau lingkungan dia, kita bantu doa. 第二次再邀他来。 Yang kedua kali ajak dia lagi. 如果他还来， kalau dia masih datang, 这就是一个 sign 嘛。 berarti ini tanda. 代表你不要放弃他哦。 Kita tidak boleh lepasin dia. 好，那我们就给他放稍微长一点时间，慢慢去栽培他。 Jadi kita butuh waktu yang lebih lama lagi untuk cultivate, untuk merawat dia. 好，第6题。 Yang keenam, bagaimana jika hambatan saat penginjilan muncul dari diri sendiri? Misalnya tidak
menikmati Alkitab, rasa malas dan lainnya. 当然自己要准备是要啦。Tentunya mau persiapan diri itu harus. 如果你觉得自己很难去克服这样的软弱的话， Kalau merasa diri sendiri sulit mengatasi kelemahan ini, 我认为团体的力量也是蛮大的。 saya rasa kekuatan persekutuan itu cukup besar. 比如说，假设有一个从来没有长时间祷告，你要一个人在家里祷告，他觉得很难呐。 Misalnya yang tidak pernah doa jangka panjang di rumah sendiri, mungkin memang sulit buat dia doa. 那还好，现在我们的这个 internet 非常的 mature 嘛Internet. 对，就是 internet 可以透过 internet 的那个 chat group 来一起来进步这样。 Tapi bisa improve dengan cara kita sekarang ada internet, bisa chat group. 好，我们大家一起来祷告。 Sama-sama doa. 那祷告了3个月之后。 Doa sudah 3 bulan. 好，那我们再进一步，我们再一起来读经，好。bisa dilanjutkan baca Alkitab. 那读经再读3个月之后， baca Alkitab sudah 3 bulan. 我们大家轮流来再讲一点点的分享，这样。bisa bergantian sharing. 好，这样你就慢慢累积你圣经上的知识。 Jadi kita pelan-pelan kumpulin informasi Alkitab. 假如说你自己个人没办法，你可以用团体的力量。 Jadi kalau misalnya sendirinya lemah, bisa menggunakan kekuatan kelompok. 好，没问题。没有，我先回答完，你有什么问题再问，好不好？ Saya jawab dulu, ini nanti kalau masih ada pertanyaan bisa tanya. OK， 请读，第7题。 Nomor 7. Pak, apakah penginjilan seperti bagi link cukup atau harus yang datang ke gereja baru disebut penginjilan? 我们看一下这个哥罗西书 Kita buka kitab Kolose 第1章。 pasal 1. 哥罗西书的第1章。 Kitab Kolose pasal 1 28节。 ayat 28. Kolose pasal 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 这说用诸般的智慧第1章28节，哥罗西书。对，好，这是用诸般的智慧，最终目的是要把人带到神的主耶稣基督面前。 Kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 那劝诫就是去 advise 他啦，给他一些建议啦，给他一些纠正一些他的想法啦。Menasihati, jadi dikasih pandangan. 那教导的话 ，instructor 就是代表说有系统的跟他教授他该知道的一些讯息。 Mengajari itu berarti ada sistemnya. 那不管怎么样，目的就是要把他引到神面前来。 Walaupun bagaimanapun caranya itu untuk memimpin tiap-tiap orang pada Kristus. 但分享教会连结当然是传福音了。 Tentunya kalau kita bagi link itu juga termasuk penginjilan. 但是我给大家一个建议啦。 Tapi saya mau kasih nasihat. 有些人是一天给分享一大堆啦。 Ada satu orang, misalnya dia satu hari share banyak banget. 那变成好像叫做 junk mail 啊 ，junk mail。 Seperti spam。 就你知道我们有时候我们在分传单在澳洲分传单。 Misalnya kita di Australia bagi brosur。 他会有些信箱跟你讲说 no junk mail 用 junk 的 mail 就是不要那个垃圾信件。 bisa ada tandanya jangan taruh surat sampah. 他可能收到太多 junk mail surat sampah. 你可能收到太多东西，那些乱七八糟的东西呢。 Karena banyak brosur yang nggak penting-penting. 所以我觉得大家要聪明的给。 Jadi kita harus pintar-pintar ngasihnya. 就是当你要给这个人的时候，你一定要有一个，你知道这个甚至适合他。 Kita harus tahu yang kita bagikan ini cocok buat dia. 因为你不是常常那样子发一大堆的人，当你发，他觉得你为什么发这个，他会就比较留意啊。 Karena kalau kita bukan yang tipe yang sering-sering kirim-kirim gitu, begitu kita kirim dia pasti mikir, oh kenapa nih dia kirimin aku ini. 而且你不要只有 link 而已哦，你不要只有分享的连结而已啊。 Jangan cuma kirim link doang. 你给自己多3分钟。 3 menit.
写一些东西。 Kita harus menggunakan waktu 3 menit lebih lagi untuk menuliskan beberapa 你告诉他 hal. 说我为什么要给你这个 link？ Kita kasih tahu kenapa kita mau kirimin link ini ke dia. 因为我知道最近你很情绪很低落。 Misalnya, saya tahu akhir-akhir ini kamu merasa 那 low. 那这篇的讲道刚刚好跟你的现在有一点类似，你听听看。 Ini aku ada dengar khotbah, kayaknya boleh kamu dengerin nih gitu. 你多写这个顶多30秒而已呢。 Paling ngetik ini 1-3 detik selesai. 他就觉得你给我这个是有意义的。 Dia pun jadi merasa, oh dia kirimin saya ini tuh ada artinya ya. 如果你一次给他发10个讲道带，他根本不会看呢。 Kalau kamu sekali kirim langsung 10 khotbah, pasti dia nggak bakal lihat. 所以这个是，所以我觉得你用一点心，这个方式也是非常好的方式。 Jadi luangkan hati lebih lagi. Cara ini bisa digunakan. 那如果他回应给你正面的，哇，感谢神，至少他虽然没有马上来教会，至少这个讯息已经打动了他。 Walaupun misalnya dia belum ke gereja, tapi setidaknya kalau dia kasih respon yang positif, berarti ini sudah ada efeknya. 好，那这是第7个哈。 Ini adalah yang ke-7. Yang ke-8, bagaimana menginjili pacar atau teman dari agama lain yang sangat defensif. Mungkin ada ayat-ayat kunci untuk pendukung. Wah. Ah. 我先给你个建议啊，哈。 Saya kasih usul ya. 如果结婚前你都不能把他带到教会来， Kalau sebelum menikah kamu tidak bisa bawa dia datang ke gereja, 结婚后更不可能。 setelah menikah lebih nggak ada kemungkinan lagi. 因为结婚前他爱你，他至少勉强自己来。 Karena sebelum menikah setidaknya dia sayang kamu, dia memaksakan diri untuk datang. 但是结婚后呢，他根本不管你啦。 Tapi setelah menikah, 所以你自己先有一个底线，就是说至少你要让他知道说你对宗教非常的非常 serious 哈，非常 serious 这样。 jadi dari awal kamu harus tetapkan bahwa kamu ini mementingkan sekali iman kepercayaan. 那至于他是 defense， 当时他为什么那么 defense？ 是他的个性呢，还是他对宗教很反感？你要弄清楚啊哈。 Di sini defensif itu seperti apa? Maksudnya apakah dia memang punya penolakan terhadap kepercayaan atau bagaimana? 那要软化他，当然膝盖的功夫很重要哈。 Untuk ruanhua, melumerkan. 你在祷告当中，你要求神给你一个智慧去 tell， 然后去 tell 的哈。 Untuk meluluhkan dia, tentunya kita perlu usaha lutut ya, jadi minta tolong Tuhan. 就是你要求神给你智慧，说他到底是不是你所拣选的人。 Kita butuh hikmat daripada Tuhan, apakah orang ini adalah yang Tuhan pilih. 你有这样子的心态，先放在前面哈。 Kita harus punya sikap seperti ini di 那 awal. 之后你再看他怎么为他传福音哈。 Selanjutnya baru kita coba lihat dan kabarkan Injil. 那第二要怎么向这一类的朋友或者男朋友来传福音哈？ Lalu bagaimana cara menginjili pacar dan teman yang seperti ini? 最容易的方法，这不是容易的，比较容易做的就是说，先从人际关系开始。 Lebih hal yang mungkin lebih mudah untuk dilakukan itu dari koneksi. 就是说至少让他有几位他熟悉的人在教会里面。 Setidaknya dia bisa kenal beberapa orang di gereja. 在我们澳洲有一位姐妹，她的先生就类似这样子。 Di Australia itu ada saudari, suaminya seperti ini. 但至少好处是说，他来教会，很多人跟他很熟。 Setidaknya dia datang ke gereja itu banyak orang yang kenal. 所以如果我要去他家，他也请我吃饭。 Jadi kalau saya datang ke rumahnya pun dia juga akan ajak saya makan. 至少好，大家还是好朋友。 Setidaknya semua masih berteman baik. 我觉得这个是稍微比较容易做到的。 Jadi ini mungkin hal yang lebih mudah untuk dilakukan. 我把它称作风筝原理啊 ，kind。 Oh, saya namakan cara ini menerbangkan layangan. 因为 kind 飞得很远，对不对？ Karena layangan itu terbang begitu jauh. 那你一定要那个线不能断啊。 Dan benang itu tidak boleh putus. 然后你就拉，风太大就让它送回去，对不对？ Kita tarik, ketika angin kencang kita
kendurkan. 好，那这种非常 defense 的这种人，他很多事情他是非常的保守的。Maka orang yang defensif itu biasanya sangat reserve. 所以你就想，他就类似像这个风筝一样。Jadi seperti layangan. 那至少有一个这个线不要让它断，这样子。Setidaknya ini tali itu jangan putus. 好，那这是至于什么关键经文可以支持Untuk ayat-ayat Alkitab. 就是像保罗所说的嘛Seperti yang Paulus katakan. 保罗说像刚强的，就说刚强的人，像软弱有助刚软弱的人我看哥林多前书第9章1 Korintus pasal 9. 哥林多前书的第9章。1 Korintus pasal 9. 第20节Ayat 20. Saya kok yang Yohanes sama-sama. 对，先念第20节Persetia. 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 再读22节 Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. 你不能说保罗没有原则，不能这样讲。Jadi jangan bilang Paulus itu tidak ada pendirian. 因为保罗他的动机是我要救他们。Karena motivasinya itu untuk memenangkan mereka. 这是我用圣经的根据跟大家来分享。Ini kalau berangkat dari Alkitab. 好，那再接下来第9题。 Pertanyaan yang ke-9, bagaimana menginjili orang tua yang begitu toleransi menganggap semuanya baik sehingga tidak melarang, tapi juga tidak ingin dibaptis? 同样的像这种什么宗教都好的，代表他没有什么宗教的 intention 啦。Berarti yang seperti ini orang tuanya itu tidak punya intensi terhadap agama apapun. 那你也一样，你也是先，你不要急着说，我父母一定要改变宗教观念，先不要急着这样子。 Kita juga jangan terburu-buru bilang orang tua saya harus secepatnya punya pandangan yang. 但至少让他能够有我们在教会有些人认识他，这也是很非常基本的想法。 Jangan terburu-buru membuat saya harus ubah cara pandang orang tua saya. Yang penting dia kenal dulu terhadap gereja. 好，比如说有那个长青要出去玩， Misalnya ada persekutuan setengah baya yang mau jalan-jalan. 你就说要不要去啊？去玩，对不对？ Ajak, mau nggak ikut? 那去玩当中少不了一定是祷告、唱诗、献诗，他们都参与嘛，Ya mungkin kalau dia ikut dia bisa ikut doa, nyanyi bareng-bareng. 然后从这个对人的观念慢慢再加上对神的观念，这样子。 Jadi dari cara pandang manusia ini lama-lama dia coba melihat Tuhan. 那你千万不要先翻圣经跟他说这个什么那我觉得不是说不对啊，是效果不好啦。 Jangan langsung tiba-tiba buka Alkitab, bukain ayat itu efeknya kayaknya kurang bagus. 你马上跟你爸爸妈妈说，真耶稣教是唯一得救真教会。 Langsung bilang orang tua, gereja sejati itu satu-satunya gereja diselamatkan. 虽然你讲对了， Walaupun kamu ngomongnya benar. 问题是不能解决问题啊。 Tapi masalahnya ini tidak akan menyelesaikan masalah kamu. 原则跟刚刚我们读的圣经节哥林多前书第6、第9章完全一样啊。 Maka seperti yang kita baca di 1 Korintus itu sama. 你跟犹太人，你跟他讲说律法不对，律法什么，这样没什么意思嘛， Jangan ngomong sama orang Yahudi, hukum Taurat kamu itu salah segala macam. 好，那软弱人这意思是指他对信心还没有被建立起来的时候，你就用他的立场来面对他就可以了。 Terhadap orang-orang yang lemah kita coba melalui cara pandang mereka juga, gitu. 就是当他很有 serious to think about the religion， 当他也开始有这样概念的时候，你才告诉他说为什么宗教不一样。 Ketika mereka punya intensi untuk serius tahu tentang agama itu apa, baru kita tuntun. 我想这样大概最后一题。 Yang ke-10, bagaimana cara menginjili orang-orang di lingkungan kaya materi yang seperti tidak butuh Tuhan? 这个要看人呐。 Ini jangan lihat orang. 有些人他虽然是对宗教觉得不需要， Mungkin ada beberapa orang seperti tidak butuh, 但至少他心里有一个追求真理的心。 seperti tidak butuh kepercayaan, tapi sebenarnya dalam hatinya ini mencari kebenaran, 追求善的这种的想法。 mencari kebaikan. 有些我们有碰到这样的慕道者啊，哇，虽然没有来教会，但是他真的很常常在做善事。
Saya banyak ketemu simpatisan seperti ini yang walaupun dia jarang ke gereja, tapi dia banyak melakukan perbuatan baik. 但是又有这些很有钱的，他整天都在奢华宴乐，那个说实话，你就先暂时不要放在你的祷告当中了，不是你传福音的名单当中了。Tapi kalau orang kaya yang tiap hari menghambur-hamburkan uang itu jangan taruh di list penginjilan dulu. 除非那个人告诉你说我已经厌恶现在生活，那当然可以了。Kecuali orang itu bilang saya udah lelah hidup seperti ini. 但是如果他没有的话，你传福音，你想想看，怎么可能？ Tapi kalau enggak, ya coba kamu pikirin gimana cara injilinnya. 他已经习惯了看3个小时电视，你现在叫他做1个小时听道理，他受不了的。Dia udah terbiasa 3-4 jam 看电视。看电视啊？对啊，如果他已经习惯每天花3个小时看电视。misalnya dia udah terbiasa 3-4 tahun nonton TV。习惯很喜欢穿名牌。sudah terbiasa pakai branded。代表说他整个思维都在那边的时候，这个时候你马上跟他传福音器，效果不是很大。Jadi cara pikirnya kalau masih seperti itu, kita sulit untuk mengabarkan Injil。除非他碰到比较严重的一些 issue。Kecuali dia bertemu masalah yang lebih serius。比如说生意不顺利啦。Misalnya bisnisnya nggak lancar。或是有人生病啦。Atau ada yang sakit。或是他们家有亲人过世啦。Atau ada sanak saudaranya yang meninggal。好，那这种特殊的事件的时候，那这个时候我们就可以祷告说，是不是可以借这个机会跟他传福音？这个时候才是我们讲说 timing 哈。Jika ada peristiwa seperti ini, bisa kita doakan, tanya Tuhan apakah ini waktu yang tepat untuk memberitakan Injil kepada dia. 好，那我都回答完了。Saya sudah jawab selesai. 有没有什么问题？ Apakah masih ada pertanyaan? 还有2个。还有2个，好。Okay, thank you. Okay. 不好意思。我知道，他们要跟他们讲。Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga batasan saat melakukan pendekatan dengan orang yang akan kita injili sehingga tidak salah paham, khususnya ke lawan jenis biar nggak baper. Saat pendekatan kita menunjukkan kasih, tidak berlebihan, namun hal tersebut kemungkinan besar tetap terjadi. Takutnya mereka datang karena kita bukan karena Tuhan. 我们教会的成功的婚姻方式有3种。cara pernikahan yang berhasil di gereja kita itu ada 3 tipe。一个大家比较知道是以撒的。Isa。yang pertama itu Ishak。彼此都不认识，教会介绍然后结婚了这样。Saling nggak kenal, dikenalin nama gereja terus menikah。那第2个是雅各。yang kedua itu Yakub。就是说大家本来就已经有好感了。就在教会里面已经 appreciate 哈。Misalnya di gereja itu udah sama-sama ada rasa。时间到了结婚了。waktunya tiba menikah。那当然这2种模式有所谓的 advanced version， 一个改进的版本啦哈。就是说有另外2种是根据这2种来做个改变了。Tentunya ada modifikasi, ada upgrade. 其中一个叫做先以撒后雅各。yang ketiga itu misalnya awalnya seperti Ishak tapi langsung terus selanjutnya jadi kayak Yakub. 因为以前在介绍的时候，一见到面就准备拿戒指咯，你见到面就递下去了。Karena yang dulu dikenalin terus langsung. 我一直说以前在介绍的时候，见到面就代表说。你们已经在 dating 了啦。kalau dulu itu dikenalin begitu ketemu berarti itu kalian udah lagi pacaran. 大家吓得半死，所以大家都不敢被介绍。Jadi dulu orang tuh kaget banget, nggak berani dikenalin. 那现在做法就是说，好，你们先互相认识就好我没有感情哦，没有感情哦。
Kalau yang sekarang itu ya udah yang penting kenalan dulu aja nggak apa nggak ada rasa. 3个月之后再考虑要不要 dating 这样。 Setelah 3 bulan baru coba dipertimbangkan apakah mau pacaran. 这个叫做先以撒后雅各。 Ini namanya awalnya Ishak kemudian Yakub. 那另外一个就是先雅各后以撒， Ada juga yang awalnya Yakub kemudian Ishak. 就是我喜欢那个姐妹， Saya suka saudari itu. 我不要直接去追她， Saya nggak mau langsung kejar dia. 我透过教会的传道或是教会的婚姻介绍人来帮我来跟这个姐妹认识这样子。 Melalui gereja atau bagian pernikahan untuk dikenalin ke saudari tersebut. 好，这叫做先雅各后以撒。 Ini awalnya Yakub kemudian Ishak. 第三种， Yang ketiga, 我把它叫做波阿斯。 saya sebut Boas. 啊，我们知道波阿斯跟路德的故事大家都很熟悉。 Kita familiar banget sama cerita Boas dan Rut. 到路德记第3章的时候， Di Rut pasal 3, 拿尔米叫路德是去找波阿斯，其实就是跟他求婚的意思。 Naomi suruh Rut datang ke Boas itu sebenarnya kayak melamar. 结果你看波阿斯也是很喜欢拿尔米哦。 Tapi kita lihat Boas 不是 itu, 路德，sorry， 是。 tapi kita lihat Boas itu juga suka sama Rut. 但是波阿斯很冷静啊， Tapi Boas itu sangat calm. 他说因为还有一个比我更亲近， Dia bilang masih ada saudara yang lebih dekat daripada 那 saya. 他如果不要的话，我就接受这样。 Kalau dia tidak mau, saya terima. 换句话说，他有一个 line 啊，有个 border line 啊， Dia ada batasan. 就说什么东西先放在前面，先弄清楚啊。 Jadi apa yang harus dikedepankan? 嗨，所以如果今天你真的有一个不是信徒的，他喜欢你来到教会来， Jadi misalnya ada orang yang bukan jemaat suka sama kamu, datang ke gereja. 你第一件事情要分辨他是未信还是不信。 Yang pertama itu You need to tell he or she is not yet the belief or unbelief. kita harus tahu dulu sebenarnya dia tuh percaya atau nggak percaya. Unbelief 的话，什么叫 unbelief？ Apa itu tidak percaya? 是我已经透过想法，我做选择，我已经拒绝这个福音，叫做 unbelief。 Dengan pemikiran saya, cara pandang saya udah memutuskan saya tidak mau terima Injil ini. 但是有些人不是啊，有些是他没有接触过福音啊。 Tapi ada juga orang yang memang belum pernah tahu tentang Injil ini. 所以你自己要给自己一个像那个波阿斯一样，我不要马上掉到那个情感的那个陷阱当中啊。 Jadi kita itu harus menjaga supaya kita jangan langsung menunjukkan kalau kita ini ada perasaan. 其实这个不会很难呢， Karena ini sebenarnya tidak sulit. 因为你们在 high school 的时候就做过了啊。high school 对， Oh, karena di SMA kan kita juga udah pernah. 大家在 high school 的时候，难道不会自己有喜欢的男生跟不会喜欢女生吗？ Kan kita juga pasti udah pernah suka sama orang kan di SMA. 哎，你不会跑去说我喜欢那个女生，跑去跟他说请你嫁给我吧？不会吧？因为你 high school student 啊。 Kita kan nggak mungkin suka sama orang terus langsung lari ke dia kayak ayo nikah sama saya. 所以你会把那个爱意放在里面来 reserve， 对不对？保管好啊。 Karena kita pasti jaga itu perasaannya. 你就把现在你就想你是 high school student 就好了哈。 Jadi kita anggap kita ini masih SMA. 哎，不要马上就什么行动哈。 Jangan langsung berbuat. 哎，然后呢，看看他到底是不是神所拣选的。 Dan kita observasi dulu apakah Tuhan memilih dia. 你自己要给自己一个原则， Kita harus punya prinsip. 如果他拒绝福音， Kalau dia menolak Injil, 你要赶快把它切掉。 langsung putuskan. 对对，这样的话你神会祝福你哦。 Tuhan akan memberkati kamu. 我的第二个女儿哈，就是碰到这样的情况哈。 Yang kedua, Anita Nuyar. 我第二个女儿哈， Anak saya yang kedua ada kondisi seperti situasi ini pernah. 他有个同事跑来就喜欢他， Ada kolega suka sama dia, 然后后来呢就来教会哈。 lalu datang ke gereja. 哇，礼拜六、礼拜五都来教会， Hari Sabat datang ke gereja. 那祷告也到前面来求圣灵。 Lalu ke gereja itu ke depan mohon Roh Kudus. 我们就看到不错啊，看起来好像真的对信仰认真哈。
Jadi kelihatannya dia serius banget nih terhadap iman. 啊，但是我们今天跟我小孩讲这个原则。 Tapi saya udah katakan prinsip ini ke anak saya. 啊，那有一次我们就请他一起吃饭啊。 Jadi saya ajak makan. 啊，那吃饭他还是哇跟我们讲很多话这样。 Jadi kita banyak bicara. 隔一个礼拜啊，居然他们两个就结束了。 Setelah 1 minggu kemudian mereka berakhir. Break up, putus. 我吓一跳说为什么？ Saya kaget kenapa? 我女儿说啊，因为她不能够还没有心理准备，说她一辈子要花这么长时间放在教会当中。 Karena dia anak saya yang kedua bilang orang ini tuh belum sepenuhnya menerima, jadi saya nggak mau seumur hidup saya, sisa hidup saya semuanya effort banget bawa ini orang. 对一个白人来讲，他说天哪，我有很多的 social life， 我为什么一定要在教会里面？ Terhadap orang kulit putih, dia merasa waktu saya ini banyak banget buat social life, ngapain buat di gereja. 哇，那后来我女儿就很伤心的就主动跟他就切断了这样。 Akhirnya pun berhenti. 但是传道人这个问题不是这样的。 他是说如果有我知道，我先讲前面这半段哈。 但是不是关于婚姻，是说，比如说有一个慕道者是男生，然后我是姐妹嘛，然后怎么不超过这个底线来代表我的爱心，不是爱情，就是爱心。哦，帮我陪伴他这样子，所以怎么样不让对象觉得我有意思？ 哦 ，OK，sorry。好，那我还是把这故事讲完了，都是讲这个回答的问题。nggak apa-apa, dilanjutin aja ya ceritanya. 好，那后来当然，因为我已经讲到一半了。Kan udah setengah. 好，那后来当然，后来他们就断掉了。 Akhirnya mereka putus. 那断掉之后呢，我的女儿就当然很难过嘛。 Jadi anak saya ini sedih banget. 但神也是眷顾他了。 Tapi Tuhan juga menghibur. 因为他就跟神祷告说，看能不能换工作，因为每天见面怪怪的这样。 Karena dia doa Tuhan apa ganti kerjaan aja ya, tiap hari ketemu awkward. 后来神就给他安排一个更好的工作哈。 Akhirnya Tuhan kasih dia kerjaan yang baru yang lain. 好，就避免这种尴尬的情况。 Jadi nggak awkward lagi. 那这个问题是说，如果我今天是异性哈，假设是异性的话， Kalau pertanyaan ini tuh misalnya 我要传福音给他，但是怕他会不会有个误会啊？这样。 kita ini beda gender, tapi saya mau injilin dia. 那如果你有这样担心，我个人还是觉得说，你还是那个我们叫做中文叫转介，就是说你转给别人来做。 Jadi supaya jangan ada salah paham, nanti dia pikirnya kita suka sama dia, kita cuancie itu jadi kita transfer tugasnya ke orang lain. 好像这个医生哦，他的 GP 哈，我们讲 GP 家庭医生，他觉得哦，你这个 case 我已经不能处理，我就把你转接给 specialist 一样。 Jadi kayak misalnya dokter umum nih lihat diagnosa kamu, merasa oh kayaknya saya nggak bisa handle, dirujuk ke orang lain spesialis. 因为的确刚刚这个问题是在我们教会发生蛮多的哈。 Karena pertanyaan seperti ini memang terjadi banyak di gereja. 我不要讲哪一个教会啦。 Saya nggak usah ngomong, saya nggak usah sebut gereja mana. 我们有一个姐妹 Ada seorang 已 saudari 经结婚了哦， sudah menikah, 有慕道者来， lalu ada simpatisan 那 datang. 这个姐妹比较活泼嘛，这个姐妹比较active 啊，比较活泼一点。 Saudari ini lumayan aktif, 叫做 extra 什么这个外向嘛，叫外向一点。 extrovert. 那对 extrovert 哈，那结果呢，他就跟这个慕道者啊讲很多话这样。 Jadi si saudari ini karena memang karakternya lebih aktif, extrovert, banyak bicara sama simpatisan ini. 他其实很单纯，就是纯粹就是让他觉得在教会不会感觉好像很没有人跟他讲话。 Sebenarnya tulus hanya dengan intensi supaya ya jangan sampai nggak ada yang ngajak bicara. 哇，但是这个慕道者哇，以为他喜欢他啦。 Tapi ini simpatisannya kira nih saudari suka sama dia. 哇，开始那个 message 写的乱七八糟的东西啊。 Jadi di chat itu, aduh, amburadul ngomongnya. 哦，然后来教会就开始看，那个姐妹在不在这样子。 Terus kalau ke gereja tuh misalnya mana tuh saudari datang nggak? 哇，那个姐妹吓死了。 Saudari tuh kaget, takut. 后来才发现他这个慕道者精神上有点问题。 Terakhir baru tahu ternyata dia simpatisan ada mental 哇，那所以后来 problem mental. 甚至后来要放话，要烧教会。烧教会啊？ 哦，
Dia 威 mau 胁啦，威胁。 Oh dia ancam mau bakar gereja. 哎，好，那个当然是威胁的话，所以教会赶快报警啊！ Jadi gereja lapor polisi. 哦，那当然警察就介入了。 Polisinya datang. 啊，因为你写在上面了嘛，你不是只有嘴巴，你上面已经写了。 Karena udah ada buktinya, kamu tulis di chat itu. 那时候警察就把他抓走了。 Jadi ditangkap sama polisi. 因为他不只是一次，好几次这样。 Nggak cuma sekali. 哦，但所以说他们是很担心出狱的时候不知道会不会找教会麻烦。 Jadi mereka sebenarnya khawatir juga kalau dibakar. 啊，那但是当这个是比较属于极端的例子啊。 Itu ekstrim sih contohnya. 那我们自己如果怕觉得没有办法应付的话，我们还是转交给其他人来做这样子。 Kalau kita memang punya kekhawatiran seperti ini, biar jangan salah paham, kita transfer tugasnya ke orang lain. 好，对不起哈，刚刚看错了哈。还有一个对吧？不是吗？哦，udah结束了，好了。结束好，好，那就没有了哈，感谢主哈。如果你私底下有什么有疑问的话，我们可以再谈一下哈。 Kalau masih ada pertanyaan lain nanti kita private. 好，一起同心默祷。 Doa dalam hati.